Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita sambung kelas kita. Tajuk pada hari ini adalah berkenaan dengan penerbitan buku dan akhbar di Malaysia. Kalau saya boleh sharekan skrin berkenaan dengan kepentingan yang kita nak bincangkan pada hari ini tentang buku dan akhbar sebagai antara hasil dalam penerbitan, kan kita bincang tentang penerbitan media cetak. Jadi core bisnes dalam industri percetakan, industri perbukuan adalah buku, percetakan akhbar. Jadi ini antara yang ada dalam mainstream kita sebelum kemunculan media baharu. Okey, kejap saya sharekan skrin berkenaan dengan tajuk ini. Bila saya nampak? Okey. Kalau kita bincangkan dulu tentang buku, peranan buku. Kalau saya nak tanya, siapa yang suka baca buku? Dan sebenarnya dalam buku ada ilmu. Sebab tu kita katakan alat utama dalam proses pendidikan, sebab semakin banyak kita baca buku, untuk apa sebenarnya? Akan ada penambahan ilmu pengetahuan baru yang kita baru dapat. Okay. So peranan buku sangat besar, terutama dalam kita melihat kepada masyarakat untuk pembangunan negara, kebudayaan. Dalam pembangunan sosial juga, kita lihat buku menjadi satu wahana yang menyatakan idea, kan, menjadi kita orang yang pemikir dalam lingkungan masyarakat. So besar sangat peranan buku, kan, untuk kita bawakan dunia yang lebih baik melalui maklumat, berita-berita yang kita dapat, input-input baru yang kita dapat, ilmu-ilmu pengetahuan baru yang kita dapat daripada buku yang kita baca. Okey, seterusnya kalau kita lihat juga apa yang bagusnya buku berbanding dengan kelebihan alat-alat komunikasi yang lain dari segi ekonomi, kebebasan untuk memilih, kan. Kalau kita menulis tesis, latihan ilmiah, buku-buku yang bersifat akademik dan sebagainya, dia ada ranking yang tersendiri. Kan, dia takkan sama kita baca buku dengan kita baca blogspot, kita baca website, walaupun dua-dua ada maklumat. So otoriti sumber kepada buku lebih tinggi sebenarnya, dan buku menyampaikan maklumat yang kompleks dengan ketekalan yang lebih lama berbanding dengan alat audiovisual, kan. Kalau kita nak bincang tentang definisi dakwah lah contohnya, mana yang lebih berautoriti? Mestilah buku yang ditulis oleh siapa-siapa, akan sarjana dalam bidang. Kalau definisi dakwah, kenalah bawakan definisi itu dari pandangan sarjana seperti dalam bidang dakwah lah. Abdul Karim Zaidan kata apa, Al-Ghazali kata apa. Bahkan dia sangat berbeza bila kita rujuk blogspot nak cerita tentang definisi dakwah, dia tidak ada autoriti sumber lah kat situ. Okay? So ini antara kelebihan buku. Siapa yang terlibat dalam penerbitan buku? Okay, saya kongsikan beberapa orang yang memang sangat penting sebagai orang tulang belakang lah, kan. Pengarang, pencetak, penjual buku, penerbit, ini antara orang yang sangat penting sehingga kita dapat menghasilkan satu buku. Sudah tentu daripada pengarang perlu hasilkan manuskrip. Kalau tak ada manuskrip, macam mana nak terbit, kan? Dan perlu ada pencetak yang nak cetak buku, penjual buku, dan sudah tentu penerbit, kan. Kalau zaman dulu-dulu kita bawa manuskrip kita kepada penerbit, penerbit bersetuju untuk cetak, untuk terbit, barulah ada proses, kan. Sekarang mungkin agak berbeza sebab pengarang boleh jadi penerbit sendiri kalau dia ada duit. Pengarang boleh boleh guna duit sendiri untuk cetak, dia panggil sual terbit. Okay. So agak sedikit berbeza prosesnya. Okay, so ini dalam proses penerbitan buku, ada tim editorial yang sunting buku kita, manuskrip kita, ada bahagian perekaan yang design cover, belakang dan sebagainya, ada bahagian percetakan yang akan pindahkan dalam bentuk PDF kita tu, buku kita tu kepada kertas, okay, so cetak. Dan sudah tentu kalau penerbit ni dikena ada bahagian yang sangat penting lah, penjualan dan pemasaran, supaya bila dia cetak dia tak simpan
dalam store. Dia kena pasarkan, dia kena jualkan kepada pembeli, pembaca. Okay. Ini adalah saya kongsikan juga tentang aliran kerja dalam proses penerbitan buku. Ini yang mainstream lah, yang memang yang utama, yang memang mereka follow. Tapi sekarang ni lebih mudah sebab mungkin prosesnya tak seteruk inilah. Pasal ada setengah manuskrip tu memang kita tulis, kita edit, kita terbit, orang yang sama kan, kita cetak kan. So ini yang saya kongsikan, ini adalah yang dalam mainstream. Okay. Kita lihat juga kaedah penyuntingan. Kaedah penyuntingan bahagian yang sangat penting. Kan? Kadang-kadang kita dapat manuskrip tu manuskrip yang mentah, ada masalah ejaan, tata bahasa, akan singkatan nama tak betul, tak tepat. So ini adalah penting untuk lalukan manuskrip ini kepada proses penyuntingan supaya dia menjadi manuskrip yang baik untuk dibaca dan diterbitkan dan laku keras di pasaran. Okey. Apa cabaran dalam menerbitkan buku? Sudah tentu sekarang ni kita dicabar oleh buku yang tidak bercetak. Kita panggil sebagai e-book yang memang boleh akses dalam talian. Kan? Dan kemunculan media baru menyebabkan banyak penerbit-penerbit buku kena tutup kedai. Kerana apa? Kerana pembaca tak berminat untuk beli buku tapi berminat untuk baca secara online yang mungkin kosnya lebih murah. Sebab apa? Harga buku ni mahal. Jadi cabaran untuk menerbitkan satu buku mungkin paling minimum kosnya RM14,000, RM15,000 satu buku. So bayangkan compare dengan kita buat e-book, lebih murah kosnya lah. Dan proses penerbitan yang memakan masa lebih panjang daripada buku atas talian. Dan juga penerbit memang terikat dengan undang-undang yang ada. Contoh di Malaysia kita ada Akta Hak Cipta, Akta Mesin Cetak Penerbitan dan Akta Hasutan, Akta Fitnah. Ini yang perlu dilihat juga oleh pihak penerbit supaya dia tidak ada kesan-kesan yang bila kita cetak buku ada berbau fitnah ataupun ada elemen-elemen hasutan, buku itu diharamkan, buku itu ditarik balik penerbitan dan sebagainya, dia akan merugikan penerbit. So kita kena lihat juga undang-undang yang ada. Berbanding dengan online, dia agak lebih terbuka, agak lebih sukar sebab akta-akta ini tidak banyaklah yang berbanding dengan akta-akta yang bersifat penerbitan bercetak. Okay, jom kita bincangkan juga secara umum, secara ringkas mengenai sistem akhbar di Malaysia. Okay. Saya tak nak tanya berapa orang, berapa yang dah baca surat khabar ini. Saya pun belum baca. Kan. Maksudnya kita ada pilihan. Kan. Dah lama tak beli surat khabar ataupun kita baca akhbar di atas dalam online. Jadi cuma hari ini saya nak kongsikan tentang kenapa akhbar juga sangat penting dalam mainstream untuk menjadikan masyarakat kita masyarakat yang lebih mungkin luas cara fikir dan juga mungkin berfikir dengan berview gambaran yang menjadikan masyarakat lebih terbuka, akan masyarakat melihat dari aspek yang sisinya macam mana. Kerana apa? Kerana akhbar sebenarnya mewakili pandangan dan majoriti masyarakat. Terutama akhbar-akhbar yang bersifat mainstream. Macam mana tu akhbar yang bersifat mainstream? Akhbar yang memang menjadi lidah kepada kerajaan. Kan? Contoh, kita ada macam utusan berita harian yang mewakili pandangan kerajaan. Kan? Dan ada sebenarnya peminat-peminat terutamanya orang-orang dulu ataupun yang dah berumur ni, mak-mak kita, ayah-ayah kita memang suka baca akhbar, kan? Baca satu-satu, kan? Nak berbanding kita yang suka baca online lah. Okay. Jadi kalau kita lihat setiap negara dia memang ada kan sistem akhbarnya yang mungkin berbeza dari sudut nilai budaya, kan? Walaupun serumpun akhbar di Malaysia, di negara jiran kita seperti Indonesia, Brunei, Singapura, dia tak sama. Kerana apa? Ada aspek
pengaruh sistem ekonomi dan politik yang mungkin berbeza yang diamalkan oleh setiap negara lah. Walaupun kita ada sistem demokrasi, tapi kita sistem demokrasi perlembagaan, berparlimen. Jadi mungkin tidak sama kewartawanan yang ada di USA, Amerika dengan sistem liberal demokratik. Okay. So pegangan ke atas setiap akhbar dalam sesebuah negara tidak sama. So kod-kod etika kewartawanan juga tidak sama. Kan? Mungkin dia ada kod etika kewartawanan yang umum, tapi ada yang khusus kepada kewartawanan Malaysia. Okay, kalau kita boleh sambung lagi, kalau kita boleh buat rumusan hari ini adalah akhbar menjadi sebagai pembuat dasar. Daripada dulu lagi sebenarnya peranan akhbar sangat besar untuk memberikan cara fikir, meningkatkan pemikiran yang berbeza dalam masyarakat. Jadi akhbar sebagai pembuat dasar adalah sebagai lidah kepada kerajaan. Apa-apa sahaja yang diangkat oleh kerajaan, manifesto, agenda dan sebagainya, dibawakan, dipindahkan maklumat tersebut dalam penulisan akhbar untuk disampaikan kepada rakyat dan masyarakat. Itu maksudnya. Okay. Dan pada pandangan saya, walaupun zaman sudah berubah, akan dapat input maklumat tu lebih laju lagi di website, di media sosial dan sebagainya, tapi tidak menghilangkan kefungsian akhbar-akhbar yang bersifat mainstream ini masih lagi menjadi lidah kepada kerajaan. Okay. So, peranan akhbar sebagai komunikasi massa yang tradisional lah sekarang. Dia termasuk dalam jenis media lama. Kan? Okay. Dan ada akhbar yang bersifat kepartian, ada yang bersifat bebas. Kita boleh analisis sendiri akhbar-akhbar yang ada di Malaysia seperti Berita Harian, Utusan Malaysia, The Star, NST, Cosmos, Sina, mana mereka punya stand masing-masing. So bagaimanakah konsep berita dibentuk dan konsep kebebasan akhbar ini dibincangkan secara detail dalam kelas kita kan, bagaimana berita ini sebenarnya ada yang bersifat value added kan, dan bagaimana isu-isu yang bersifat propaganda ini dijadikan satu yang penting dalam matlamat sebuah penerbitan akhbar juga perlu dilihat dari sudut itulah kan. So pada pandangan saya secara umumnya fungsi, tugas dan juga hak akhbar, especially bila kita bincang tentang akhbar-akhbar yang bersifat mainstream, akhbar kebangsaan, dia menjadi alat untuk menggerakkan revolusi kan, supaya aktif, dinamik, kreatif, mendidik, memberikan maklumat melalui media dengan fungsi sosial untuk merangsang dan menggalakkan pemikiran yang berkembang. Untuk siapa? Untuk masyarakat. Jadi ini antara fungsi kenapa kita kena baca akhbar, kita kena dapatkan berita-berita semasa, dan yang paling penting dalam setiap hari, sebab maklumat tu cepat kan, maklumat itu berubah, terutamanya sekarang dalam media baru, akhbar-akhbar online juga berperanan untuk dapatkan maklumat tu dan sampai kepada masyarakat dengan segera. Dia tak tunggu cetak lah kan. Okay. So ini adalah perkembangan yang semasa. Bagaimana kita masyarakat banyak bergantung kepada akhbar dalam talian untuk mendapatkan maklumat yang lebih segera. Katakan kalau kita menulis di akhbar yang bercetak, cetakan ni dia akan malam lah supaya paginya tu kita akan dapat akhbar yang baru. Tapi itu tidak berlaku dalam akhbar online. Wartawan-wartawan yang terlibat dalam akhbar online, mereka lebih efisien, mereka lebih produktif kerana mereka menulis dan sampaikan maklumat dengan lebih baik dan lebih cepat kepada netizen dan juga masyarakat. So ini antara dua
aspek perbincangan yang saya kira cukup penting untuk dihadam dan juga dilihat dari sisi penambahbaikan bagaimana penerbitan buku dan akhbar di Malaysia itu bergerak. Seiring dengan zaman, kita tidak menafikan jenis media lama ni lah kan, buku dan akhbar memberikan satu perkembangan yang baik kepada masyarakat, tetapi pada masa yang sama kita juga menerima cabaran-cabaran teknologi digital, media baru yang mana ada wujudnya e-book dan wujudnya akhbar dalam talian untuk masyarakat terus bergerak mendapatkan ilmu pengetahuan yang membantu mereka mengubah cara fikir mereka dan sudah tentu menjadi perkembangan yang baik kepada masyarakat. Okey, itu sahaja untuk kelas pada hari ini. Terima kasih banyak kepada yang pelajar-pelajar yang sudi mendengar dan saya mohon hadamkan tajuk ini dengan baik. Walaupun bukan untuk exam, walaupun bukan untuk kuis, tetapi ini adalah input maklumat yang penting untuk kita melihat perubahan dalam industri percetakan di Malaysia. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.